أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 31 Mac 2022. Pengajian kita pukul 8.45 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah An-Naba bermula ayat yang ke-8. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Makcik Nisa Rizal, Ibu Zanita, Kak Fatimah, Tuan Haji Fauzi dan yang lain-lain. Kita sambung ayat ke-8, Ibu Ayah. Kalau kita tengok sini, nampak jelas tulisannya insya-Allah ya. Waalaikumsalam Ibu. Okey, salisan. Maksudnya yang ketiga salisan. Yang ketiga daripada apa tu? Yang ketiga daripada perkara-perkara yang menunjukkan dalil kudrat Allah Ta'ala daripada surah ni. Jadi ayat ke-6 dan ayat ke-7 sebelum ni adalah dalil pertama dan kedua. Dan ayat ke-8 yang kita masuk pada pagi ini adalah dalil yang ke-8. Waalaikumsalam Ibu Azizah. Firman Allah Ta'ala ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ataf ya. Khalaqna. Ibu ayah, khalaqna fi'il apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Khalaqna fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Okey, betul. Fi'il madhi ma'ruf ke majhul ni ibu ayah? Fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul? Fi'il madhi ma'ruf. Betul. Fi'il madhi ma'ruf ya. Okey. Antara 14 kotak khalaqna, antara 14 kotak yang keberapa ibu ayah? Antara 14 kotak ia adalah kotak keberapa? 14. Betul. Masya-Allah tabarakallah. Jadi mana fa'il kepada khalaqna? Fi'il mesti ada fa'il. Manakah fa'il kepada khalaqna? Fa'ilnya adalah okey, boleh try lagi. Siapa-siapa Kak Fatimah jawab nahnu. Salah, bukan nahnu ya. Mana fa'il pada khalaqna? Antum pun salah, lagi salah Kak. Lagi jauh. Yang lain-lain macam mana ibu ya? Mana fa'il pada khalaqna? Apa tu? Apa ni? Akhi Zahid. Na, betul ibu ya. Na tu fa'ilnya. Kak Fatimah yang fa'il pada khalaqna adalah na tu. Na tu fa'il dia. Dhamir na ya. Dhamir na tu fa'il dia. Bukan nahnu. Dhamir na tu fa'il dia. Maka na tu adalah dhamir marfu' muttasil ya. Okey. Kum jadi apa? Kum jadi maf'ul bihi. Kum ni maf'ul bihi, maka kita panggil dhamir mansub muttasil. Okey. Azwaja jadi maf'ul bihi yang kedua. Jadi wa khalaqnakum azwaja, kami telah ciptakan kalian semua azwaja, jamak kepada zauj. Apa dia makna zauj? Zauj suami ke? Zauj bukan makna suami secara betulnya. Zauj maksudnya pasangan. Jadi sebenarnya kalau kita kata, suami kata pada isterinya,
anti zauji. Betul ke salah? Engkau zauji, awak zauji. Betul juga. Jadi cuma bezanya kalau anti zauji, kamu ini pasangan saya. Kalau kata anti zaujati, kamu ini isteri saya. Isteri kan pasangan, kan? InsyaAllah ya. Okey. Jadi azwaja secara berpasang-pasangan. Kami telah ciptakan kalian semua secara berpasang-pasangan. Ai yakni wa aujadnakum. Jadi khalaqna menciptakan sama dengan makna aujadna. Aujadna daripada aujada. Mudhari'nya yujidu. Masdarnya ijadan. Maka bab apa ibu yang agak-agak? Aujadna ni bab apa? Dalam tasrif tasrif dalam ilmu sharaf dia bab apa? Aujada yujidu ijadan. Betul, bab if'al ya. Bagus Kak Fatimah, Ibu Zuraida bagus ya. Ibu Saidah bagus. Bab if'al. Jadi aujadnakum dan kami telah menjadikan kamu semua asnafan. Asnafan maksudnya secara berpasangan. Asnafan maksudnya secara berpasangan. Apa pasangannya? Zukuran wa inasan. Zukuran lelaki ataupun muzakkar maskulin, wa inasan dan feminin. Zukuran tak semestinya terjemah lelaki. Kalau binatang, jantan. Kalau pokok, ada dia bunga jantan. Ada betina. Kan? Ibu ayah, pokok ada jantina tak ibu ayah? Pokok ada jantina kan? Cuma saya tak tahulah jantina pokok tu macam mana. Saya tak tahu nak beza. Pokok jantan ke pokok betina saya pun tak tahu. Kucing pun saya tak tahu nak beza. Tak pandailah saya ni kan. Cuma ketam tu masa nak beli mak saya pesan. Kalau tengok bawah ketam tu sekian-sekian jantan. Kalau bawah dia sekian-sekian betina. Barulah tahu dah besar-besar ni kan. Ilmu sains. Betul tak Fatimah ya. Jadi ibu ayah, zukuran maksudnya maskulin, wa inasan feminin. Lil uns wa ta'awun. Apa tujuannya? Lil uns. Untuk ada sifat uns. Uns ni sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang lah. Kasih sayang. Wa ta'awun, saling tolong menolong. Wal hifazi ala an-naw'il bashari, dan juga untuk wal hifaz, untuk memelihara jenis manusia. Jadi Allah Ta'ala telah ciptakan manusia, khususnya manusia, secara berpasang-pasangan untuk memelihara, sebagai asbab untuk memelihara jenis manusia ni. Memelihara keturunan manusia. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau semuanya lelaki saja, perempuan tak ada. Negara tu semuanya lelaki saja. Ataupun kalau binatang dalam kandang tu semuanya lembu jantan. Betina seekor pun tak ada. Agak-agak risau tak peternak tu. Semua lembu jantan. Betina seekor pun tak ada. Kalau ada pun dah mati dah. Dia akan risau. Padahal, apa nak risaunya? Kan? Rupanya kena ada lembu betina untuk mengembang biakkan. Kalau tak ada, maka takut terbantut setakat itu sahaja. Mati-matilah macam tu kan. Jadi begitu juga manusia. Allah Ta'ala jadikan kita berpasangan supaya adanya kesinambungan untuk memelihara jenis manusia. An-naw'i al-bashari. Bashar ni manusia lah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Okay. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahawa khalaqalakum, dia telah menciptakan bagi kalian
min anfusikum azwajan. Daripada diri kamu sendiri secara berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu semua berasa tenang. Litaskunu daripada sakinah. Berasa tenang kepada mereka, kepadanya, wajah kepada pasangan kita. Tujuannya supaya berasa tenang saja. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia telah menjadikan antara kalian ada rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kepada siapa? Liqaumi yatafakkarun, kepada kaum yang berfikir. Jadi ibu ayah, ayat lain bagi tahu ini adalah tanda kebesaran Allah, tapi kepada orang yang berfikir. Jadi rupanya bila kita tengok kita ni berpasangan, manusia berpasangan, binatang berpasangan, pokok-pokok berpasangan, benda-benda ciptaan Allah ni berpasangan semuanya, maka kalau kita tengok dengan tafakur akan jadi tanda kebesaran Allah. Tapi kalau kita tengok biasa-biasa saja, tanpa berfikir, tanpa tafakur, maka jadilah pandangan biasa. Oh, ada positif, ada negatif, ada ion positif, ada ion negatif. Contoh, ada jantan, ada betina. Oh, biasa je. Tapi kalau kita tengok dengan mata hati, kita akan nampak hebatnya Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Okay. Jadi, tanda kebesaran Allah dalam ayat ni yang ketiga adalah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, khususnya manusia. Umumnya makhluk-makhluk lain. Okey, kemudian dalil kebesaran Allah yang keempat dan kelima ada pada ayat 9 dan 10. Kita lihat di bawah ayat Allah berfirman, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami telah menjadikan naumakum, tidurnya kalian, sebagai subata. Apa dia makna subata? Ibu ayah cuba tengok apa terjemah subata. Apakah dia makna subata? Dan terjemah ibu ayah apa? Subata. Istirahat, betul ya. Kak Fatimah. Terjemah subata, terjemahnya istirahat. Okey. Istirahat tu macam mana ibu ayah? Tafsir bagi tahu, rahatan li abdanikum biqatil harakati wa iqafiha. Sebagai kerehatan untuk badan kalian, yang mana dengan tidur itu ia memutuskan pergerakan dan menghentikan pergerakan. Jadi boleh kalau kita ni bergerak saja, maka tubuh kita ni cukup rehat tak? Bergerak saja kerjanya. Sana ke sini dengan fikirnya macam-macam lah. Kan? Tak rehat. Badan kita ada hak dia. Nabi marah sahabat yang nak beribadah malam dan tak nak tidur, Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Kerana Nabi kata, aku sendiri tidur. Aku ni Nabi, aku sendiri tidur. Badan kita ni ada hak. Kena tunaikan hak badan. Jadi kalau kita kerja 24 jam, tak cukup rehat semua, maka kita telah menzalimi badan kita. Badan kita pun ada hak untuk berehat, ibu ayah ya. Ada hak untuk berehat, jangan paksa diri sangat. Okey. Itu baru terjemah. Terjemah saja, waja'alna, dan kami telah menjadikan naumakum, tidur kalian, subata, sebagai kerehatan. Okey. Waja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan al-laila, malam, libasa, sebagai libas. Libas ni apa? Libas ni pakaian. Macam mana pakaian tu? Kena tengok tafsiran dia macam mana, insyaAllah ya. Tafsiran dia, ai waja'alna, dan kami telah menjadikan, tengok teruskan. Ya. Ibu nampak jelas tulisan insyaAllah ya. Boleh besarkan kan? Nampak jelas kan? Jelas ya? Okey, insyaAllah. Jadi, waja'alna naumakum, kami telah jadikan naumakum, tidur kamu, rahatan li abdanikum, sebagai kerehatan untuk badan-badan kamu, wa qat'an lil harakati, dan memutuskan pergerakan. Maksudnya, bila kita tidur akan terputuslah pergerakan, maknanya betul-betul berehat badan kita ni, betul-betul berehat. Jadi ibu-ibu yang mahir
bahagian sains ke kedoktoran ke, mesti lebih jelas kan. Memang kena cukup tidur. Nak tanya ibu-ibu yang doktor, contohnya Ibu Zuraida sebenarnya tidur untuk dewasa macam umur 40 ke atas, macam ibu-ibu umur 50-60, berapa jam sehari ibu? Boleh tak ibu maklumkan? Yang betul-betul sihat lah untuk kesihatan. Ibu Zuraida doktor gigi, tapi insyaAllah boleh kot. 8 jam ibu ya? 8 jam. Okey, 8 jam. Jadi boleh lah. Pukul 10 tu, pukul 10 malam dah tidur. Pukul 4 pagi bangun. Dah 6 jam. Lepas tu sebelum zuhur, qailullah lah kejap. Dah sejam ke 7 jam. Lebih kurang 7-8 jam lah. Ibu ayah ya. Pastikan cukup rehat lah ibu ayah. Jangan sampai tak cukup rehat. Ada hak badan kita ya. Okey. Wali a'malikum al-mut'ibati, al-mut'ibah yang memenatkan, daripada ain ba penat. Ta'ban, kita kata ta'ban, penat ya. Jadi al-mut'ibati, amalan-amalan ataupun pekerjaan-pekerjaan kalian yang memenatkan pada waktu siang. Jadi sebenarnya ibu ayah, masa waktu kita cari pendapatan, bekerja, waktu apa sepatutnya ikut fitrahnya. Ikut fitrah, kita nak keluar cari pendapatan, cari rezeki, waktu bila? Waktu siang. Waktu siang tu gunalah waktu siang untuk bertebaran mencari rezeki. Itu sepatutnya ibu ayah. Itu sepatutnya. Fabin naumi tatajaddadul qawiyyu. Dengan tidur akan memperbaharui kekuatan badan. Kita cukup tidur akan memperbaharui kekuatan badan tu. Wa yanshatul aqlu, dan jadi cerdas akal wal jisim, dan juga badan. Sudah, al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sihat pada badan yang sihat. Bila badan kita tak sihat, akal pun akan terganggu. Bila badan sihat, akal cergas, insya-Allah cerdas. Apa dia makna subat? Subat, tadi kita baca subat kan? Subata tadi, apa dia makna subat? An yanqati'a anil harakah. Bahawasanya badan itu terputus daripada pergerakan. Warruhu fi badanihi. Sedangkan roh dalam badan. Ketika kita tidur ibu, ada roh tak dalam badan? Kita tidur, roh tu ada. Pasal tu dalam ketika tidur kita masih boleh bernafas lagi kerana ada roh dalam badan kita. Maka kita tidur pun kita bernafas lagi. Cuma ketika itu walaupun roh dalam badan, tapi kita memang tak bergerak. Kita tak bergerak kerana Allah Ta'ala jadikan malam, bila kita tidur itu jadi subata. Subata maksudnya memutuskan segala pergerakan kita. Jadi kalau orang tidur, ada tak orang tidur tapi dia menari? Ada tak orang tidur tapi dia melompat-lompat? Ada tak orang tidur tapi dia cakap-cakap? Kan? Mana dia kalau cakap pun cakap mengigau lah. Kan? Dia tidur. Sedapnya mak masak kari petang tadi. Ya Allah mak, sedapnya. Mak boleh tak masak lagi besok? Padahal dia tidur tu. Jarang jumpa kan? Biasa kalau tidur, malam tak pun dia mimpi dalam mimpi tu dia cakap-cakap, tapi cakap dalam mimpi lah. Macam itulah ibu ayah ya. Kita akan berehat, tak bergerak apa-apa ni, tangan kita. Cuma kadang-kadang kita berpaling, tak selesa ke apa ke, itu biasalah. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, itu makna subata. Jelas tak ibu ayah makna subat tadi? Subat tu memang tak bergerak lah. Kita tidur tu memang ketika kita tidur dah tak bergerak dah. Kecuali pergerakan yang kita pun tak perasan. Itu maksud subata ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila sakanan, dan kami jadikan malam pula sakanan sebagai tempat sebagai satu ketenangan. Wa kallibasi, dan seperti pakaian, allazi yughti bi zalamihi al-asya'a, yang mana malam itu macam pakaian. Dari segi apa? Menutup segala sesuatu dengan sebab kegelapannya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, okey,
apabila gelap, lampu pun tak pasang, semuanya tertutup kan, tak nampak kan? Tak pasang lampu, gelap aja, tak nampak kan? Cuba kalau contohnya, kita lalu tempat gelap, tak nampak apa-apa, rasa macam okey lah, tak nampak apa-apa. Cuba kalau buka suluh, rupanya ada harimau segekor depan kita. Rasa macam mana? Kita kena nampak tu, rasa cemas tak? Jadi, kita nak kata apa? Ketika mana, apa tujuan gelap itu? Gelap itu macam Allah jadikan dia sebagai pakaian menutup segala sesuatu. Jadi kalau bila kita pakai pakaian, tutup tak aurat kita, segala celah di badan kita tutup, tak nampak. Aurat kita pun tak nampak. Begitu jugalah malam Allah jadikan, maka dengan adanya malam, tertutup. Allah tutup semua dekat alam ini. Kecuali kalau kita pasang lampu, nampaklah dengan mata kita. InsyaAllah ya. Okey. Fakama annal libasa yuqtil jasada wa yaqihi minal harri wal baradi. Fakama seperti mana annal libasa pakaian yuqti menutup al jasada menutup jasad wa yaqihi wa yaqi ni daripada waqa yaqi fi'il mudhari' wa yaqihi dan pakaian melindungi daripada al-harri kepanasan wal barad dan kesejukan wa yasturul aurati dan pakaian juga menutup aurat kadzalika al-lailu demikian juga malam yastatiru fihi man arada al-ikhtifa'a liqada'i masalih. Demikian juga malam menutup kepada orang yang inginkan privacy. Ikhtifa' ni macam tak nak orang tengok dia. Okey. Liqada'i masalih untuk menunaikan apa saja kemaslahatan. Kadang-kadang ada benda dibuat pada waktu malam supaya orang tak nampak. Ada tak ibu ayah? Ustaz saya sendiri, saya tengok ustaz saya, guru saya di pondok dulu, dia pukul 2-3 pagi ketika mana gelap kat tandas tu, dia gelap, dia masuk seorang-seorang, rupanya apa dia buat? Kita nampak dia pakai serban tu dibuat macam tudung, serban tu buat macam tudung supaya orang tak nampak dia, dan dia basuh tandas dalam sama-sama lampu tu, basuh tandas pelajar. Guru basuh tandas pelajar ibu ya. Guru kami basuh tandas pelajar. Ketika ditanya kenapa basuh tandas pelajar Ustaz? Ustaz pun nak ambil keberkatan. Dia kata, Ustaz nak ambil keberkatan daripada kamu semua mulia belajar agama. Ustaz ni banyak dosa. Ustaz nak ambil keberkatan daripada orang belajar agama macam kamu. Padahal tu guru kami. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT. Bila kita tenang tu memang sedih sangat. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, tu dia. Kenapa dia buat pada waktu malam? Supaya menutupi, orang tak nampak dia buat. Dia nak ada kebaikan dia nak buat supaya orang tak nampak, orang tak perasan. Maka dia buat pada waktu malam. Itu apa tujuan malam? Tujuannya untuk menutup. Untuk menutup libas tu ya, macam pakaian kita. Sekarang ni guru saya tu dah duduk kat Mekah dah. Duduk kat Mekah terus. Tuan guru Maulana Razif bin Abdul Wahab. Ya. Dia, Masya Allah, tabarakallah. Dia yang susun kitab Salawat Barakat Makiyah tu. Masya Allah, tabarakallah. Dia juga yang terjemahkan kitab Fadail Amal. Yang kita biasa baca kat masjid. Fadail Amal tu, muntakhab hadis, dia antara penterjemah utamanya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tahqiqi fawaid la tatayassaru fin nahar. Okey, dan juga untuk membuat beberapa benda yang berfaedah yang mana tak boleh buat pada waktu siang. Kadang-kadang ada benda yang tak boleh buat siang, kena buat malam. Apa contohnya? Kal istitar minal aduwi wa qada'i ba'd al-hawaij. Seperti berlindung diri daripada musuh. Ibu ayah, kalau kita nak lindung daripada musuh, siang sesuai ke malam sesuai? Kita nak buat strategi untuk elak diri daripada musuh, sesuai kita buat pada waktu malam. Macam tu jugalah Nabi hijrah pada waktu bila ibu ayah? Nabi hijrah waktu bila? Malam juga kan? Itu supaya orang tak perasan, orang tengah tidur, tak perasan, sunyi, ketika itulah. Jadi itulah rahsia Allah Ta'ala jadikan malam
Okey, jelas ibu ayah ya, itu kebesaran Allah Taala. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalil kebesaran Allah yang keenam apa dia? Waja'alna an-nahara ma'asya. Okey. Waja'alna, dan kami telah menjadikan an-nahara waktu siang ma'asya sebagai asbab kehidupan. Kehidupan dipanggil aish. Aish ni kehidupan. Jadi ma'ash sama juga terjemahnya kehidupan. Okey. Ai waja'alna waqtan nahari, waja'alna, dan kami telah menjadikan waqta maf'ul bihi, dia mudhaf, an-nahari mudhaf ini. Waja'alna waqta an-nahari, dan kami telah menjadikan waktu siang musyriqan. Musyriqan mudhi'an. Waktu siang itu musyriqan. Ibu apa dah musyriqan? Musyriqan ni daripada shin ra qaf, maksudnya matahari naik. Matahari naik, ibu ayah apa berlaku? Bila matahari naik sempenggalah, nak tanya ibu ayah, biasa lampu jalan tutup pukul apa siang? Lampu jalan biasa orang setting siang tutup pukul apa? Pagi, pukul apa? Pukul 7 kan? Pukul 7 tu perlu tak pasang lampu jalan lagi? Dah tak perlu kan? Kalau pasang pun bazir tak? Pukul 7 tu kalau pasang lagi lampu jalan tu pun bazir, dah tak perlu dah. Dah tak perlu pasang lampu jalan kerana pukul 7 tu matahari dah naik, cuma dia belum naik habis. Tapi naiknya matahari tu dah tak perlu lagi cahaya. Okey? Membazir. Jadi ibu ayah, pasal tu kita panggil waktu syuruk. Ibu ayah nampak ya, daripada awal pagi subuh tu namanya fajar. Fajar. Apa maksud fajar? Ibu ayah, kalau di luar, rumah kita gelap dekat dalam, dekat luar tu matahari dah naik, dalam rumah gelap, kalau kita buka sikit je daun pintu. Daun pintu buka sikit saja, matahari tu masuk ke tak masuk? Cahaya matahari. Kita buka sikit daun pintu, sikit saja, ada tak cahaya matahari yang mula-mula masuk? Pencaharian pertama masuk. Ada kan? Itu dah dipanggil fajar. Rumah kita gelap, buka sikit nampak satu jalur masuk. Itu fajar. Fajar itu maksudnya pencaharian cahaya. Fajar. Kemudian waktu semayang itu waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Kerana waktu itu matahari dah mula nak naik dah. Dan cahaya dah mula menyinar. Mentari pagi mula keluarkan cahaya dia. Kemudian sampailah waktu syuruk dulu ke duha dulu ibu ya. Waktu syuruk dulu ke duha dulu? Masuk waktu syuruk dulu. Kita kan masuk pada waktu syuruk dulu. Syuruk tu lah. Syuruk tu maksudnya matahari dah naik sepenggalah dah. Matahari tu dah naik sepenggalah dah. Maksudnya dalam pukul 7 dah lampu dah tak payah buka dah. Tu. Atas lagi waktu duha. Dan sepanjang pagi daripada subuh sampailah ke maghrib dipanggil nahar. Daripada pagi sampai maghrib dipanggil nahar. Waktu siang. Okay, jelas ya? Jadi waktu siang musyriqan mudhi'an. Musyriqan mengeluarkan cahaya, dan mudhi' ni terang benderang. Mudhi' terang benderang. Liyatamakkanan nas, supaya manusia berusaha, manusia dapat tekun min tahsili asbabil ma'ayish, daripada menghasilkan sebab-sebab kehidupan. Maksudnya cari asbab rezeki lah, kehidupan. Wat takassubi. Takassubi maksudnya bekerja. Wat tijarati, dan berniaga. Waz ziraati, berladang. Was sinaati, kilang. Wa nahwi zalika min mawaridir rizqi, dan selain daripada itu daripada pelbagai cabang rezeki. Jadi cantiknya ibu ayah, waktu kerjanya bila siang lah kerjanya. Ustaz, kalau saya meniaga pasar malam macam mana Ustaz? Itulah saya kalau boleh ibu-ibu, kalau boleh elakkanlah malam, biarlah masa maghrib isyak kita kat masjid. Boleh tak ibu ayah? Tapi kalau dah terpaksa rezekinya kata punca rezekinya pasar malam, tak apalah. Nampak macam mana kan? Saya pun pernah meniaga pasar malam. Cuma ibu ayah, dekat pasar malam ni, kalau lah takdir ibu ayah memang kena meniaga malam kat pasar malam ke, dekat meniaga gerai ke apa ke, pastikanlah jagalah semayang. Ibu ayah ya. Kadang kita meniaga pasar malam, maghrib isyak, tinggal maghrib isyak.
Ataupun sembahyang seorang-seorang ni dekat pasar malam tu, tak nak macam tu. Kalau nak pergi pasar malam sangat, azan maghrib tutup kedai, tulis berhenti sembahyang, pergi masjid. Balik maghrib tu buka lah balik kedai. Isyak berhenti tutup, pergi lagi masjid. Jangan Ustaz isyak waktu lama lah, lepas balik pasar malam lah sembahyang isyak, rugilah macam tu ibu ayah. Jadi eloknya bila Allah cakap pada kita untuk kita cari rezeki ibu ayah, fitrahnya bila? Fitrahnya siang. Malam adalah waktu rehat. Malam adalah waktu untuk kita bersama-sama dengan Allah. Malam masa untuk kita tingkatkan ibadah kita. Malam untuk kita bangun malam. Ada tenaga untuk kita rehatkan badan kita supaya kita dapat bangun malam. Besoknya bekerja lagi, dapat bekerja dengan cergas dan sebagainya. Contoh ibu ayah ya. Jadi salah ke kerja malam ibu ayah? Salah ke? Tak salah. Tapi sebaik-baiknya usahakan kalau dapat siang tu. Siang tu kita cari rezeki. Kalau malam sibukkan masa untuk ibadah insya-Allah, untuk rehatkan diri untuk ibadah. Boleh ibu ayah semua insya-Allah ya. Jadi setakat sampai ayat 11 dapat manfaat tak ibu ayah? Adakah kita boleh faham tafsiran ini, ayat-ayat ni? Boleh faham tafsiran dia? Saya harap ibu ayah dapat manfaatnya daripada tafsiran ini dan seronok ikuti kuliah tafsir insya-Allah. Jadi ibu ayah setakat itu saja. Maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana